Alhamdulillah. Terima kasih Haji Jaya ingatkan. Ada kawan tulis tu tadi. Saya tak perasan. Sebab Okey. Terima kasih. Ustaz ulang balik sikit lah, ulang balik supaya kita tak terlepas yang tadi tu. Tak nanti Haji Nuria marah saya. Saya baru nak cakap nanti cikgu marah nanti. Itu Cikgu besar. Guru kelas tu garang tu. Tapi sangat penyayang. Dia cikgu yang garang-garang. Kalau kita ingat yang paling kita sayang tu lah cikgu yang paling garang tu. Bukan ustaz je kena marah, nanti semua orang kena marah nanti. Baik. Pada 3 ayat yang pertama, Allah gunakan kata ganti nama diri yang ketiga iaitu dia. Kemudian tiba ayat ini ia bertukar kepada kata ganti nama diri yang kedua, engkau. Seolah-olah yang tadinya kita bercakap tentang seseorang yang tidak ada di situ, masuk ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah orang yang tadi tu ada dekat depan kita. Kan? Maka antara pengajarannya ialah ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga adalah 3 ayat yang kita seharusnya mengenal Allah. Seharusnya kita mengenal Allah. Allah memperkenalkan diri dia pada 3 ayat yang pertama. Maka pada 3 ayat yang pertama itu kita belajar tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, kita kenal dia. Apabila kita telah betul-betul kenal Allah dan kita tahu di mana kedudukan diri kita di hadapan Allah, maka ketika itu kita masuk beribadah kepada Allah. Dan ketika mana kita masuk untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan kita dah kenal siapa itu Allah dan di mana kedudukan kita, maka kita akan beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu berada di hadapan kita. Maka ia sama seperti yang disebutkan dalam hadis yang mana Nabi SAW sabda ketika Jibril datang tanya kepada dia, apakah maksud ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau mengabdikan diri, kau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihat dia. Dan kalau engkau tak melihat dia pun sesungguhnya dia melihat engkau. Maka 3 ayat di atas, 3 ayat awal Al-Fatihah adalah ayat kita mengenal Allah dan kita tahu kedudukan diri kita. Maka setelah kita kenal Allah dan kita tahu kedudukan diri kita di hadapan Allah, maka apabila kita masuk beribadah kepada Allah, maka seolah-olah kita akan merasakan bahawa Allah itu ada di hadapan kita. Kerana kita mulakan ibadah dalam keadaan kita dah kenal Allah. Dalam keadaan kita dah kenal. Maka sudah tentunya berbeza seorang yang dia solat dalam keadaan dia sedar diri dia dan tahu Allah, dan dalam keadaan dia tidak tahu, hanya kadang melepaskan solat. Dan sudah tentu berbeza orang yang bacaan dalam solat dia faham dan orang yang tidak faham bacaan di dalam solatnya. Maka 3 ayat awal Fatihah mengajar kita untuk kita kenal siapa itu Allah dan tahu di mana kedudukan kita sebenarnya di hadapan Allah. Kemudian bila kita masuk beribadah dalam keadaan ilmu yang telah ada mengenai Allah dan diri kita, maka insya-Allah kita akan dapat beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, Allah berada di hadapan kita. Lalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami akan mengabdikan diri. Kita boleh faham kenapa kita ucapkan iyyaka na'budu. Kita mengkhususkan hanya kepada Engkau. Kita tak sebut na'budu iyyaka, kami mengabdikan diri kepada Engkau. Kita sebut hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Dia yang lain. Kerana apa? Kerana kita telah kenal Allah sebelum kita masuk beribadah kepada dia. Maka bila kita ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, maka kita betul-betul tahu kenapa kita ucapkan sebegitu. Kerana Allah, dia adalah Rabb al-Alamin. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Malik Yaumiddin. Maka sebab itu kita dalam beribadah kita akan iyyaka. Hanya mengabdikan diri hanya kepada
Allah. Baik. Yang kedua, pengajaran yang kita dapat daripada kenapa berubah kata ganti nama tu. Daripada kata ganti nama diri yang ketiga kepada kata ganti nama diri yang kedua. Antara pengajarannya ialah puji-pujian dalam keadaan tidak diketahui oleh orang itu adalah lebih baik dan ikhlas daripada puji-pujian yang disebut di hadapan orang tersebut. Puji-pujian dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahuinya adalah lebih baik dan lebih ikhlas daripada puji-pujian yang disebut di hadapan orang tersebut. Sebab itu 3 ayat pertama itu kita memuji Allah. Dan itu yang Allah ajarkan, itu yang terbaik. Kalau kita nak puji manusia pun dalam keadaan yang lebih baik dan ikhlas adalah ketika mana dia tak ada, dia tak tahu. Kerana lebih ikhlas untuk orang yang memujinya dan lebih baik untuk orang yang dipuji itu. Kerana kalau dipuji depan-depan, maka mungkin boleh menimbulkan riak pada orang yang dipuji itu. Dan mungkin akan jadi tersalah niat orang yang dipuji itu. Maka Allah ajarkan puji-pujian dalam keadaan tidak diketahui oleh orang tersebut adalah lebih baik dan lebih ikhlas bagi kita yang menyebutnya daripada kalau kita sebut depan-depan. Kan? Kita pun selalunya kita kalau apa nak orang kata nak membudik lah, membudik. Kita akan membudik orang tu depan-depan ke belakang-belakang? Kita akan membudik depan-depan. Kan? Jadi di situ mungkin ada keikhlasan atau ketulusan hati itu, adakah betul-betul ataupun ada sebab yang tertentu. Kan? Tapi kalau kita puji orang tu belakang dia, kalau kita puji orang tu belakang dia, maknanya kita memang betul-betul ikhlas nak memuji ataupun menyebut kebaikan orang tersebut. Maka 3 ayat pertama itu kita memuji Allah, seolah kita memuji Allah pada orang lain dalam keadaan Allah tidak tahu. Kita puji Allah tu belakang-belakang. Maka puji-pujian kita itu adalah lebih ikhlas, lebih mudah untuk kita ikhlas menyebutkan perkara tersebut. Dah tak ada niat lain dah untuk kita sebut. Kalau sebut depan orang mungkin akan ada timbul niat lain. Manakala untuk kita menyatakan ketaatan kita dan kebergantungan kita kepada seseorang adalah lebih baik disebut di hadapan orang tersebut. Kalau kita contoh nak minta tolong kepada orang, lebih baik kita nyatakan dekat depan-depan. Kita jangan sebut belakang-belakang. Kita sebut ke orang A. Kan orang A sampaikan ke orang B. Yang nak dia beritahu tu orang C. Sampai dekat orang C dah jadi lain pula. Kan? Asalnya nak minta tolong belikan makan tengah hari. Cakap ke orang A. Orang A cakap ke orang B. Faiz kata nak minta tolong belikan McDonald. Dah jadi lain. Orang B pergi cakap ke orang C. Faiz nak pinjam duit nak buat makan tengah hari. Dah jadi lain cerita dia kan. Jadi puji-puji apa, nak minta tolong adalah lebih baik diketahui oleh orang tersebut, directly cakap. Jadi tidak tersalah kata, tidak tersalah maklumat, tidak ada tersalah faham. Jadi sebab itu Allah ajarkan pada ayat ini, iyyaka na'budu. Kita nak beribadah, kita nak menyatakan kita nak beribadah kepada Allah dan kita nak minta tolong. Maka kita cakap direct dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Baik, yang ketiga, berubah hanya kata ganti nama daripada kata ganti nama diri yang ketiga kepada kata ganti nama diri yang kedua adalah Allah nak beritahu sebelum kita nak beribadah kepada Allah, maka perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Nak beribadah juga perlu ada ilmu. Kan? Kalau dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, kita belajar dulu sebelum kita buat, maka lebih lagi dalam hal ibadah. Kerana kalau dalam pekerjaan, kalau salah buat, kan mungkin paling tidak kena buang kerja. Tapi kalau dalam ibadah, salah buat, maka tak dapat pahala. Bahkan
mungkin boleh dapat dosa lagi kerana buat ibadah sesuka hati. Maka dalam hal beribadah perlu ada ilmu. Sebelum masuk nak beribadah kepada Allah, setiap daripada kita wajib ada ilmu. Tahu siapa yang kita nak mengabdikan diri itu. Tahu bagaimana cara kita nak mengabdikan diri itu. Ikut contoh bagaimana nak mengabdikan diri yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terusnya, kenapa perkataan iyyaka itu diulang 2 kali? Kita dah sebutkan pada sesi yang lepas. Kenapa perkataan iyyaka itu disebut 2 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa disebut 2 kali? Disebut 2 kali pengulangan perkataan iyyaka adalah untuk menegaskan bahawa dalam apa jua keadaan kita akan membuatnya hanya kerana Allah. Dalam hal ibadah, kita akan hanya mengabdikan diri kepada Allah. Dalam hal nak memohon pertolongan juga kita akan lakukan hanya kepada Allah. Kerana apa? Kerana ada sebahagian daripada manusia yang dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia bersedekah, berinfak. Tetapi ketika mana dia dalam kesusahan, dia memohon pertolongan kepada orang lain. Dia memohon pertolongan kepada manusia. Mohon pertolongan kepada bomoh. Minta tolong pagar kedai, minta tolong pagar rumah, minta tolong pagar diri dan sebagainya. Kerana dalam hal memohon pertolongan ini kan adalah satu isu yang besar bagi setiap kita, kan? Setiap kita memohon pertolongan. Sebab itu Allah highlightkan kat sini, Allah asingkan mohon pertolongan ini, Allah asingkan sebutannya daripada ibadah. Sedangkan nasta'in juga adalah ibadah, tapi Allah asingkan kerana hal ini perlu sangat berjaga-jaga. Jangan kita tersalah mohon pertolongan. Jangan kita tersalah kebergantungan. Sebab itu kalau nak mohon pertolongan, cara yang pertama yang perlu dibuat apa dia? Tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah. Bukan pergi ada masalah terus pergi mohon pertolongan kepada orang dulu. Ada sebahagian yang bercerita kepada saya lah, directly personally. Dia mempunyai waktu tu perniagaan, kemudian rugi, ditipu dengan jumlah yang agak besar. Kemudian selepas ditipu tu, perkara pertama yang dia buat apa? Dia jual sebahagian aset dia, digunakan dan dia nak buat bisnes baru. Dia pergi buat bisnes baru. Tak menjadi. Kemudian ada duit lebihan, dia jual lagi sebahagian aset dia, dia buat lagi bisnes yang lain. Tak menjadi. Kemudian dia buat lagi, dia jual lagi aset dia, dia buat lagi bisnes yang baru, tak menjadi. Dia buat hingga 4-5 kali bisnes dengan dia menjual aset-aset dia, sehingga dia dah tak ada aset lagi untuk dijual. Kemudian selepas beberapa tahun dia berada dalam keadaan sebegitu, dalam keadaan susah, banyak pengalaman yang telah dipelajari. Setelah dia menghadapi keadaan itu, dia tahu perkara yang dia perlu buat. Selepas itu, bila dah terduduk, selalunya kita akan apa? Bila dah terduduk, nak buat bisnes pun modal tak ada. Dan jadi waktu tu kita akan buat apa? Kita akan betul-betul kembali kepada Allah. Kan? Waktu tu. Jadi dia pun sama. Waktu tu lah dia kenal balik Allah. Dia solat balik. Dia dengar cakap isteri dia. Isteri dia pada awal-awal dulu bila dia dah jatuh bisnes tu, isteri dia kata, duduk dulu, tenang dulu. Jangan terus nak buat bisnes lain. Tapi dia kata tak, kita kena berusaha. Isteri dia kata minta tolong dulu dengan Allah. Suami tu kata tak, ya betul lah minta tolong tapi kita kena usaha. Kalau kita tak usaha buat bisnes tu, macam mana Allah nak bagi pertolongan nanti? Kan dia mestilah kena ada asbab dia Allah nak bagi pertolongan tu. Jadi sebab tu dia buat bisnes, lepas tu bisnes, lepas bisnes.
Sampailah semuanya dah tak jadi, dah tak ada apa lagi. Dah terduduk, waktu tu barulah dia nak dengar cakap isteri dia. Waktu tu barulah kembali nak bangun solat malam, berdoa. Dan selepas itu, barulah kehidupan dia bertambah sikit, elok sikit, elok sikit, elok sikit. Sehinggalah pada satu hari, selepas 5 tahun, dia dengar satu ceramah di YouTube. Ustaz tu kata, kalau ada masalah, solusinya ialah apa? Tingkatkan ibadah. Dia dengar perbincangan mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ada masalah, solusinya ialah dengan tingkatkan ibadah dulu. Jangan buat benda lain dulu, tingkatkan ibadah dahulu. Lepas tu baru pergi buat perkara lain. Barulah dia sedar bahawa tindakan dia dulu adalah salah. Kerana dia tidak mahu meningkatkan ibadah dulu. Dia rasa dengan dia buat bisnes lain, itu Allah akan tolong. Sedangkan tidak, yang Allah mahukan apabila diberi ujian, diberi masalah, tingkatkan ibadah dulu. Kemudian barulah pergi berusaha yang lain. Tetapi pengajaran itu dia dapat setelah apa? Setelah habis semua aset dia dijual, dah tak ada apa lagi, dan perkara itu telah terjadi selepas 5 tahun. Barulah dia mendapat jawapan ataupun solusi kepada masalah dia. Apa yang perlu dia lakukan. Jawapan itu telah ada. Dia telah baca setiap hari dalam solat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cumanya ketika dia baca itu, tidak difahami. Fikirannya melayang. Maka mana mungkin nak berjumpa dengan solusi tersebut. Sedangkan solusi itu kita telah sebutkannya setiap hari. Maka solusi kepada masalah yang dihadapi ialah apa? Allah ajarkan tingkatkan ibadah. Tingkatkan kualiti ibadah. Maka insya-Allah Allah akan pasti memberi solusi. Baik. Seterusnya, dalam ayat ini Allah sebut iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Kenapa Allah gunakan kami? Sedangkan yang baca tu siapa? Yang baca tu kita. Kita ni bila baca tu kita baca seorang ke? Selalunya kita baca seorang lah kan, setiap daripada kita baca. Kan? Kenapa dia tak gunakan a'budu? Hanya kepada engkau aku mengabdikan diri. Kenapa digunakan na'budu kami? Tak digunakan aku. Kenapa rasa-rasanya? Oh, baik. Haji Yahya ada nak bertanya ke? Ya, Ustaz boleh dengar ke kalau sebab saya tak nampak Ustaz pakai speaker, tak pakai earphone? Ada dengar. Saya dengar daripada speaker laptop. Oh, okey. Okey. Tadi ni dalam apa masa Ustaz mention tadi ni, kalau kita ada masalah kita tingkatkan ibadah dulu. Ya. Yeah. Okey Ustaz, apakah jangka masa dia? Maksudnya tu sebelum dia nak jangka masa dia nak tingkatkan ibadah tu adakah sebulan, 6 bulan, setahun sebelum dia nak memulakan nak pergi step kedua tu? Tidak ada jangka masa yang ditetapkan berapa lama. Tidak ada jangka masa yang ditetapkan. Kerana apa? Kalau ditetapkan jangka masa, maka apa? Maka orang akan aim kepada jangka masa tersebut. Orang akan terleka daripada nak meningkatkan kualiti. Orang dah aim. Contoh ada masalah solat 5 waktu, solat sunat, solat malam sebulan. Nanti akan ada solusi dia. Maka orang akan aim untuk sebulan. Orang dah tak aim dah untuk tingkatkan kualiti ibadah tu. Okay. Orang aim untuk sebulan tu. Jadi apakah yang perlu seseorang tu lakukan kalau dalam keadaan tu? Dia tak ada masalah yang dia boleh aim. Dia tingkat so sampai bilakah sebelum yang dia rasa okey sekarang ni aku dah boleh buat yang baru. Okey. Soalan tu. Right. Allahumma Muhammad. Dalam jangka masa dia, tengah cakap pasal jangka masa, kepala saya tengah fikir lain. Jangka masa Allah tidak tetapkan kerana Allah hendak kita fokus kepada ibadah. Maka bila seorang itu menghadapi masalah, dia perlu fokus kepada
meningkatkan ibadah itu prioriti dia yang pertama. Yang kedua, dia berusaha. Yang kesilapan sebahagian daripada kita ialah apabila menghadapi masalah, dia terus nak pergi cari solusi dan dia tidak meningkatkan ibadah, itu adalah yang kedua. Maka apabila pergi mencari solusi, kan, waktu dia nak pergi mencari solusi tu, nak jumpa orang ke, pergi seminar ke, nak pergi cuba bisnes yang baru ke, dengar bisnes talk ke. So bila waktu tu, waktu solat, dia dah tak kisah sangat dah, kejap lagi dah boleh solat. Kerana dia tak fikir waktu tu untuk meningkatkan ibadah dia. Solat, nak solat sunat qobliyah dan ba'diyah tak sempat sebab ada appointment, sebab waktu nak masuk seminar, sebab ada perniagaan dan sebagainya. Maka sudah tidak fokus pada meningkatkan ibadah itu. Dah fokus kepada nak usahanya. Fokus kepada usahanya. Maka yang perlu dilakukan oleh seseorang ialah fokus meningkatkan ibadah dulu, kualiti ibadah. Dan dalam masa yang sama dia boleh juga berusaha. Dalam masa yang sama dia boleh bergerak juga serentak. Tetapi perlu diingat fokus utama adalah meningkatkan ibadah lebih daripada sebelumnya. Lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelum tu solat fardu dah tingkatkan dengan tambah solat fardu berjemaah, solat on time. Kalau semua tu dah tambah dengan solat sunat. Semua tu dah tambah dengan qiyamul lail. Semua tu dah tambah dengan berpuasa. Semua tu dah tambah dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka setiap kali kita meningkatkan ibadah dan kualiti ibadah kita kepada Allah, maka apabila kita keluar berusaha selepas itu, Allah akan memudahkan dan menunjukkan cara. Kadang kan kita nak buat lepas, katakan paling mudah kalau lepas bisnes down lah. Nak buat sesuatu kan rasa takut-takut, trauma je kan. Tapi bila kita dah mengutamakan ibadah kepada Allah, Allah akan bagi petunjuk dengan memudahkan kita untuk membuat keputusan. Allah akan memberatkan kita pada pilihan yang terbaik. Ini juga yang saya teringat sebuah kisah ketika saya waktu belajar di Yaman dulu. Ada seorang syekh dia bercerita tentang orang yang tak dapat anak. Dah kahwin lama tak dapat anak kan. Maka dia dalam satu kuliah dia katalah Allah bagi solusi, siapa yang tak dapat anak kena buat apa? Kena banyak istighfar. Kan? Istighfar dalam surah Nuh kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah kerana sesungguhnya dia itu yang maha pengampun. Apabila kamu buat begitu, apa yang kamu akan dapat? Allah akan turunkan daripada langit itu air yang mencurah-curah sebagai tanda rezeki menyuburkan bumi. Dan Allah akan menambahkan kepada kamu harta dan juga anak. Maka dia kata solusi untuk orang yang tak ada anak, banyakkan beristighfar. Maka ada audiens yang tanya, berapa lama kita nak beristighfar tu? Dan bukankah kita dah dikira tak ikhlas dalam beristighfar tu? Kan sebab kita dah istighfar, aim kita nak dapat anak. Maka kita dah tak beristighfar dalam keadaan ikhlas. Maka Syekh tu kata, Allah sebut dalam Quran beristighfarlah. Maka istighfar sahajalah. Buat je lah apa yang Allah suruh. Maka ketika mana orang itu buat, setelah 2 tahun atau 3 tahun kalau tak salah saya, Allah kurniakan dia anak. Allah kurniakan dia anak. Kemudian ditanya kepada dia, bagaimana keadaan kau ketika istighfar? Macam mana proses tu? Adakah sama daripada permulaan mula-mula kau istighfar tu dengan waktu yang sampai Allah kurniakan kau anak? Dia kata, pada mula-mula aku istighfar tu, memang istighfar sebab nak anak. Tapi lepas dah berlalu masa, dah panjang, aku istighfar itu, aku dah tak kisah dah tentang Allah nak bagi anak ataupun tidak, atau apa pun yang Allah nak bagi. Sebab dia dah menjadi rutin kebiasaan aku. Maka waktu tu dia istighfar sebab dia nak beristighfar.
bukan kerana dia nakkan lagi apa-apa kelebihan yang Allah akan bagi. Maka ketika itu Allah bagi kepada dia anak. Kerana waktu itu dia telah beristighfar dengan ikhlas. Waktu itu ikhlas, istighfar itu dah menjadi dia punya rutin amalan dia. Maka dia tidak lagi beristighfar itu kerana dia nakkan pada tujuan asal dia adalah anak. Maka begitu juga ketika mana kita meningkatkan ibadah kita, Allah mungkin akan bagi terus dan mungkin juga Allah akan memperpanjangkan masanya. Kerana apa? Kerana Allah nak mendidik kita untuk betul-betul kita ikhlas dalam ibadah kita itu. Maka dengan doa dan ibadah kita yang ikhlas itu, Allah akan beri kita solusi dan selepas daripada kita keluar daripada masalah kita itu pun, insya-Allah kita akan kekal sama seperti sebelumnya. Kerana apa? Kerana ibadah yang kita dah lakukan itu, dia telah seolah-olah menjadi sebati dengan diri kita. Maka walaupun waktu itu kita tak ada masalah, kita tetap teruskan apa? Ibadah-ibadah kita tersebut. Ibadah-ibadah sunat. Sebab dia dah jadi umpama amalan kita dah. Kita dah tak kisah dah waktu tu ada masalah ke, tak ada masalah ke, meniaga untung ke, rugi ke, kena buang kerja ke, dapat kerja baru ke, tender kena tolak ke, kita tak kisah. Sebab kita dah tahu itu dah memang aku punya amalan, itulah dia. Maka kita akan buat tanpa kita kisah dah. Allah bagi ke, tak bagi ke, dah tak kisah. Maka begitu dalam kita menghadapi ujian kita pada hari ini, tingkatkan sahaja ibadah. Allah boleh je nak bagi penyelesaian jalan keluar tanpa perlu kita beribadah. Boleh je. Tak ada masalah. Boleh sahaja. Tetapi untuk kita yang kita tak tahu kita ni tergolong dalam golongan mana. Aku ni Allah bagi terus ke atau tak. Maka ikutlah apa SOP dia. Jadi SOP dia begitu. Ada masalah, tingkatkan ibadah. Ibadah meningkat, masalah akan menurun. Kalau kata masalah itu tetap ada, bezanya apa? Bezanya apabila ditingkatkan ibadah itu, diri kita akan menjadi lebih kuat. Maka masalah yang kita rasakan besar itu akan jadi mengecil. Kerana apa? Kerana ketika itu kita telah sedar tentang Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Besarnya Allah itu sehinggakan apa sahaja yang besar yang diletakkan bersama Allah akan nampak kecil. Kerana Allah itu Akbar, yang maha besar. Maka walaupun kita ada masalah, masalah kita masih belum selesai, tapi kita telah meningkatkan kualiti ibadah kita, maka Allah akan campakkan dalam diri kita tentang besarnya Allah. Maka ketika itu kita akan rasakan masalah yang sama dulunya besar menghimpap kita, akhirnya kita rasakan dia adalah masalah yang kecil, tidak lagi mengganggu fikiran kita. Kerana apa? Kerana ketika itu Allah Akbar, Allah lebih besar. Allah maha besar daripada segala masalah yang sedang kita hadapi. Baik. Na'budu. Kenapa dalam ayat ni digunakan na'budu, kami, tak digunakan a'budu, aku? Kerana yang menyebutnya itu ialah saya, kita sendiri kan. Seorang digunakan aku. Baik, yang pertama, saya lupa pada hari ini nak share skrin. Baik. Baik, kenapa digunakan lafaz kami? Baik, yang pertama menunjukkan apa? Pengagungan kepada Allah. Kenapa digunakan lafaz kami menunjukkan pengagungan kepada Allah? Kami itu menunjukkan apa? Ramai, kan? Kita guna kami bila kita ramai. Maka seolah walaupun kita ni seorang, tapi kita menggunakan lafaz kami, seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya bukan kita sahaja yang mengabdikan diri kepada Allah, tetapi ramai
orang juga mengabdikan diri kepada Allah. Maka ia adalah bentuk pengagungan. Seolah kita bila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Seolahnya kita cakap ya Allah bukan aku je mengabdikan diri kepada Engkau. Ramai lagi manusia lain yang juga mengabdikan diri kepada Engkau. Maka dia adalah seolah-olah bentuk pengagungan kepada Allah. Yang kedua, kenapa digunakan lafaz kami dan tidak digunakan lafaz aku, ialah kerana menunjukkan kekurangan diri. Menunjukkan kekurangan diri. Dalam kita beribadah, contoh kalau kita solat kan, kita solat seorang-seorang je, kita solat kat rumah seorang-seorang. Kita baca, tapi kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Kita guna kami juga. Maka ia seolah-olah kita nak bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku ni lemahnya diri aku ni dalam aku nak beribadah kepada Engkau, dalam aku nak solat, dalam aku nak berdoa, aku memerlukan sahabat-sahabat Islam aku yang lain juga untuk support aku. Maka kita menyatakan kekurangan diri kita kepada Allah dengan kita memerlukan bantuan sahabat-sahabat Islam kita yang lain memberi kekuatan dalam kita nak beribadah. Maka lafaz na'budu yang kedua ialah kita nak menyatakan kekurangan diri kita. Nak menyatakan kekurangan diri kita. Yang ketiga, kenapa digunakan lafaz na'budu kami, ialah kerana keistimewaan Allah kepada hamba-Nya. Bentuk keistimewaan Allah kepada hamba-Nya. Bagaimana? Dalam bahasa Arab selalunya kalau perkataan kami ni digunakan untuk yang ramai, ya, untuk yang ramai. Tetapi perkataan kami juga kalau contohnya saya seorang, kan? Saya kata saya nak datang. Ataupun saya pergi, azhabu, kan? Tapi saya kata nazhabu, kami pergi. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan seolah-olah saya ni orang yang besar. Somebody lah, somebody. Somebody. Sebab itu guna kami. Bukannya, walaupun saya datang seorang tapi guna lafaz kami. Tapi sebab saya ni, kan, katakan menteri ke seseorang lah, somebody lah. So kita gunakan lafaz kami. Kalau macam Arab tu, dia punya ketua-ketua kabilah dia, dia guna lafaz kami. Walaupun dia seorang, tapi dia nak menunjukkan kedudukan dia. Dia ada kedudukan. Sebab itu diguna lafaz kami. Walaupun dia seorang, tapi seolah-olah dia ni ramai. Kekuatan dia tu kuat, ramai. Sebab itu digunakan lafaz kami. Maka ketika mana kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Maka ia adalah seolah-olah apa? Allah menjadikan kita orang yang istimewa di sisinya. Kita bayangkan kalau kita menghadap Sultan, kan? Kita guna apa? Kita guna patik kan? Kalau tak salah kita guna patik lah kan? Betul Haji Yahya? Saya belum pernah jumpa Sultan lagi Ustaz. Saya nak cakap tak kenal Ustaz. Kita guna patik lah kan? Patik. Lah. Sultan guna better. Tapi cuba kalau kita bayangkan, kita menghadap Sultan, kita guna better. Sultan tu bagi kita guna perkataan better untuk bersembang dengan dia. Oh, kacau. Maka istimewa tak kita? Istimewa. Sultan menghargai kita, dia appreciate kita dengan dia membenarkan kita menggunakan perkataan better. Orang lain tak boleh. Kau guna, sembang aku cakap guna perkataan better. Tak payah guna patik. Macam itulah. Lebih kurang untuk mudah kita faham. Sebab itu Allah memuliakan kita, dia mengistimewakan kita di sisinya dengan dia memberikan kita menggunakan perkataan kami. Kerana dalam bahasa Arab, kalau disebut kami, orang perseorangan tu, personal dia gunakan perkataan kami, maksudnya dia adalah somebody, seseorang, bukan orang yang biasa. Dia ada kedudukan, dia adalah orang yang kaya, dia ada jawatan. Maka Allah membenarkan kita menggunakan perkataan kami di hadapannya
Kerana apa? Kerana Allah nak menunjukkan bahawa kita ini adalah orang yang istimewa. Setelah kita melalui proses apa? Pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga, kita telah melalui proses kita mengenal Allah dan kita mengenal, kita tahu kedudukan diri kita di hadapan Allah. Maka untuk orang yang dia dah tahu kedudukan diri dia, Allah akan angkat dia. Ketika mana seseorang itu merendahkan diri dia, Allah lah yang akan mengangkat dia. Tapi orang kalau dia mengangkat diri dia, maka Allah akan merendahkan dia. Itu Allah punya apa? Kira-kira di sisi Allah macam tu. Seseorang yang dia meninggi diri, Allah akan merendahkan dia. Tetapi seseorang yang dia merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat dia. Maka setelah kita melalui proses Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka kita telah sedar bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita hanya orang yang Allah titipkan barang kepunyaan dia untuk kita jaga. Dan sebagai bekal untuk kita menambah bekal akhirat kita. Maka kita tidak punya apa-apa. Semuanya hanyalah milik Allah. Kita hanya bergantung kepada Ar-Rahman dan kita mengharapkan kepada Ar-Rahim. Maka kita tahu di mana kedudukan kita di sisi Allah. Kita setelah itu merendahkan diri kerana kita tahu siapa kita di hadapan Allah, maka Allah meninggikan kita dengan Allah membenarkan kita menggunakan perkataan kami di hadapannya. Baik. Seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa na'budu disebut di hadapan, nasta'in di belakang? Kenapa didahulukan menyebut na'budu? Kenapa na'budu dahulu, nasta'in kemudian? Kenapa tak sebut iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan dan hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Sampai juga makna dia kan? Sampai juga makna dia. Tapi kenapa na'budu disebut dahulu dan nasta'in disebut di belakang? Yang pertama, nak memberitahu kita bahawa ibadah ialah tujuan. Ibadah ialah tujuan. Mengabdikan diri itu adalah tujuan kita. Dan nasta'in itu ialah apa? Wasilah. Ataupun jalan. Ataupun cara. Salah satu cara nak mengabdikan diri ialah apa? Dan memohon pertolongan dengan berdoa, dengan bergantung harap. Maka ibadah ialah tujuannya adalah apa? Ibadah itu besar. Nasta'in adalah satu dari ibadah itu. Ibadah kat luar besar. Nasta'in titik kecil di dalam bulatan ibadah itu. Maka ibadah ialah tujuan, nasta'in ialah cara. Sebab itu ibadah disebut dahulu dan nasta'in disebut kemudian. Yang kedua, na'budu disebut dahulu dan nasta'in kemudian ialah mendahulukan kehendak Allah, barulah kehendak hamba. Mendahulukan kehendak Allah, barulah kehendak hamba. Apa yang Allah nak daripada kita? Apa yang Allah nak daripada kita? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Boleh sebut. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Beribadah. Jawapan kita. Untuk beribadah, mengabdikan diri. Mana? Dalil dia diambil. Daripada mana dia ambil dalilnya tu? Daripada mana? Surah mana? Ayat mana? Daripada surah ke-51 kan? Ayat 56.
Kan ayat dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Maka mengabdi diri kepada Allah itu adalah kehendak Allah. Allah nak kita mengabdi diri kepada dia. Sebab itu didahulukan menyebut iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Kita mendahulukan kehendak Allah. Kemudian barulah kehendak kita. Nak mohon pertolongan itu, nak berdoa, nak minta hajat kita dan sebagainya, itu adalah kehendak kita sebagai seorang hamba. Maka yang perlu kita buat adalah mendahulukan kehendak Allah, kemudian barulah kehendak hamba, kehendak kita. Macam itu juga kalau kita nak minta dulu kan, anak-anak nak minta duit kat mak, kat ayah kan, dia tak ada tu minta, dia buat apa? Dia puji dulu, sembang dulu baik-baik kan, lepas tu baru minta. Dia cuba kalau pergi je minta kan, kebarangkalian untuk tak dapat tu adalah tinggi. Tapi kalau buat dulu homework, kemas dulu bilik, tolong buang sampah, sapu rumah, cuba minta duit lepas tu. Minta RM2 dapat RM5. Sebab dah senang hati dah kan. Kita mendahulukan tak ibu bapa. Barulah senang nak dapat. Jadi dalam hal mengabdikan diri, dalam ayat ini Allah ajarkan, Allah dahulukan mengabdikan diri. Kemudian dahulukan dulu kehendak Allah, lepas tu barulah mohon pertolongan. Barulah kehendak hamba. Baik, yang ketiga, kenapa na'budu dahulu kemudian nasta'in? Allah nak ajarkan kepada kita ya adab. Adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Itulah kita kena mendahulukan Allah dulu, memuji Allah dulu sebelum kita nak menyatakan hajat kita. Sebab itu kalau dalam berdoa, sebenarnya kita mulakan dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang alhamdulillahirabbil alamin tu. Paling tidak itu yang paling ringkas lah. Segala dan kesyukuran itu hak milik mutlak bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Kita puji Allah dulu, itu adab dalam berdoa. Kemudian selawat kepada Nabi SAW. Lepas tu alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala rasulillah. Dia selawat, lepas tu baru kita berdoa kan. Jadi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ajarkan perkara yang sama, iaitu Allah ajarkan adab dalam kita berdoa. Kita nak meminta, kita puji Allah dulu, kemudian barulah kita minta hajat kita. Baik. Seterusnya, kenapa nasta'in itu, perkataan nasta'in disebut berasingan? Daripada na'budu. Ini saya dah sebutkan, tapi saya highlightkan lagi sekali. Kenapa nasta'in itu disebut berasingan dengan na'budu? Nasta'in mohon pertolongan, na'budu mengabdikan diri. Kenapa disebut berasingan? Sedangkan berdoa juga adalah ibadah, betul tak? Kan? Allah sebut dalam surah berapa yang Allah nyatakan berdoa itu adalah ibadah? Surah ke-40. Surah ke-40 ayat ke-60. Kan? Kita dah baca kan, so saya sebutkan saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoa, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memakbulkan doa kamu itu. Alladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong daripada beribadah kepadaku. Ibadati, beribadah kepadaku dalam ayat ini membawa maksud berdoa. Maka ibadah juga, doa juga termasuk dalam ibadah. Tapi kenapa doa ini disebut berasingan dengan ibadah? Kerana doa dah masuk dalam ibadah. Jadi sebut iyyaka na'budu, dia dah mencakupi berdoa. Kerana doa dah masuk dalam ibadah itu. Tapi kenapa Allah sebut dia berasingan?
Sebab doa adalah pengkhususan Ustaz. Ya. Dan nasta'in ni kita masa kita ada masalah. Betul. Itu antaranya. Tapi dalam Al-Quran, suatu perkara yang kalau Allah sebutkan berasingan, dia perkara yang sama. Tapi kalau Allah sebutkan berasingan, maka Allah nak menyatakan bahawa perkara tersebut mesti ada keistimewaan tersendiri. Mesti ada kelebihan tersendiri. Kejap, cuba kita lihat dalam surah surah yang kedua ayat 98. Kita lihat surah yang kedua ayat 98. Surah kedua ayat 98. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Baik, terjemahan. Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khususnya malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang kafir. Baik, Allah nyatakan siapa yang musuh kepada Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh kepada orang yang kafir. Jibril dan Mikail, siapakah Jibril dan Mikail itu? Jibril dan Mikail siapa? Malaikat. Mereka adalah malaikat, kan? Tetapi kenapa Allah sebut dia berasingan? Sedangkan sebelum tu Allah dah sebut man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Kan? Jibril dan Mikail malaikat juga. Sebelum tu dah sebut dah malaikat. Kenapa Jibril dan Mikail itu Allah sebut juga lagi? Sedangkan dua-dua tu pun sama malaikat. Maka sama dalam ayat ini, nasta'in juga adalah ibadah, tapi kenapa Allah sebut berasingan? Kerana perkara yang Allah sebut berasingan itu mestilah ada kelebihannya yang tersendiri. Maka malaikat Jibril dan juga Mikail, dia adalah dua malaikat yang ada keistimewaannya yang tersendiri. Sebab itu Allah sebut berasingan daripada malaikat-malaikat yang lain. Contoh, kalau kita lihat contoh dalam surah yang kedua, surah 2 ayat 238. Surah 2 ayat 238. Muka surat 39. Muka surat 39, surah kedua ayat 238. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Baik, terjemahan. Peliharalah segala solat fardu dan peliharalah solat wusta, yakni solat asar, dan laksanakanlah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Baik. Peliharalah solat-solat dan peliharalah solat asar al-wusta. Solat asar tu dia termasuk dalam solat-solat tak? Masuk. Termasuk. Tapi kenapa Allah sebut berasingan? Sedangkan sebelum tu dia sebut solat-solat, sebut lagi solat wusta. Kenapa? Waktu tu yang mencabar sekali. Masya-Allah. Maka solat asar ini mesti ada keistimewaan dia yang tersendiri. Sebab itu Allah sebut dia berasingan. Dan antara keistimewaannya adalah apa? Dia adalah waktu yang mencabar sekali. Waktu tu semua orang tengah berebut nak balik kerja. Kan? Ada yang sampai berebut nak balik kerja takut jam waktu bulan puasa. Kerja akan nak buka puasa. Udahnya tergadai solat asar. Waktu asar ni jugalah sedap. Kalau tidur daripada lepas zuhur tu lajak terus sampai dekat maghrib. Jadi solat asar al-wusta ada keistimewaannya yang tersendiri. Sebab itu Allah sebut berasingan. Begitu juga dalam ayat yang sedang kita bincangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa disebut secara berasingan daripada ibadah. Sedangkan doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam hadis pun Nabi sebut doa adalah ibadah. Tapi disebut secara berasingan kerana apa? Kerana ada keistimewaannya yang tersendiri. Maka kalau kita nak tahu tentang keistimewaan perkara-perkara tersebut, nak tahu keistimewaan doa, nak tahu keistimewaan Nabi, Malaikat Jibril dan Mikail, nak tahu keistimewaan solat asar, maka kita kena mengkajilah, membacalah. Kena membaca lagi untuk tahu apa keistimewaan dia. Tapi hint dia Allah dah bagi. Allah dah bagi, perkara-perkara ni ada keistimewaannya yang tersendiri. Maka berilah perhatian kepada perkara-perkara tersebut. Antaranya ialah apa? Doa. Antaranya ialah doa. Baik. Antara dua sifat, dua perkara yang merosakkan manusia ialah apa? Sifat riak dan juga ujub. Dua perkara ataupun dua sifat, dua sikap yang merosakkan manusia ialah riak dan juga ujub. Riak ni kita semua tahulah. Ujub ni apa? Ujub ni dia membangga diri. Boleh kata dia syok sendiri lah. Dia ujub. Dia rasa bangga diri dia. Dia buat ibadah, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Dia berinfak, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengajar Al-Quran, dia mengajar tadabbur, dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Itu dinamakan dengan ujub. Maka dua perkara ini, riak dan juga ujub, disebutkan dua perkara yang merosakkan manusia. Dan di dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat ini Allah ajarkan perkara tersebut. Orang yang dia tahu tentang hakikat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, maka orang tersebut tidak akan riak. Orang yang mengetahui tentang hakikat iyyaka na'budu, maka orang tersebut tidak akan riak. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa hidup dia adalah untuk mengabdikan diri. Dia adalah seorang hamba. Jadi mana mungkin dia akan mengiklankan diri dia atau berperwatakan seorang tuan. Kerana dia tahu dia adalah seorang hamba. Maka orang yang tahu tentang hakikat iyyaka na'budu, dia tidak akan sesekali kerana dia kenal diri dia sebagai seorang hamba. Orang yang tahu hakikat iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan, maka dia tidak akan ujub. Dia tidak akan sesekali
Ujub. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa pada orang lain. Kalaulah dia tidak perlukan bantuan daripada manusia sekalipun, kalaulah dia tidak memerlukan bantuan, boleh dengar suara saya ke? Dia macam apa ni, breaking. Breaking. Okey. Sebab ni connection problem sikit. Okey, ni boleh dengar Ya, Boleh. Kalaulah seseorang itu dia tahu tentang hakikat iyyaka nasta'in, hanya kepada kami memohon pertolongan, maka itu yang dia akan ujub. Kerana apa? Kerana dia tahu dalam hidup dia memerlukan bantuan ataupun pertolongan daripada orang lain. Kalaulah dalam hidup dia ni tidak memerlukan bantuan daripada sesiapa pun, tetapi dia masih lagi memerlukan pertolongan daripada Allah. Maka orang yang dia faham, dia tahu hakikat iyyaka nasta'in, maka dia tidak akan sesekali rasa ujub. Baik. Sebagai penutup untuk ayat ini, dalam hadis berkenaan surah Al-Fatihah, apabila tiba pada ayat ini, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi sebut apabila seorang hamba itu membaca hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, maka Allah akan berkata, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika mana seseorang itu dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam solat dan juga di luar solat, maka Allah akan menjawab percakapan dia itu. Allah akan berbicara dengan dia. Allah kata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah di antaraku dan antara hamba-Ku. Ini adalah di antaraku dan hamba-Ku. Maka bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Iyyaka na'budu separuhnya adalah untuk Allah dan separuhnya adalah untuk kita. Apakah yang untuk Allah itu? Iyyaka na'budu. Itu adalah bahagian Allah. Itu adalah hak Allah. Iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan wa iyyaka nasta'in, ia adalah bahagian kita, bahagian hamba. Dia adalah hak seorang hamba, hak kita. Maka seseorang yang dia telah mengabdikan diri kepada Allah, dia telah menunaikan hak Allah, maka Allah kata apa? Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka ketika mana kita mengucapkan iyyaka nasta'in, Allah kata bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Allah akan perkenankan apa jua permintaan kita. Allah akan tunaikan hak kita kerana kita telah menunaikan hak Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap kali kita baca, hendaklah kita merasakan bahawa pengabdian diri kepada Allah ini kita khususkan hanya kepadanya. Kita mengabdikan diri kepada Allah dalam setiap aktiviti harian kita. Tidak khusus kepada ibadah yang berbentuk formal. Kerana apa? Kerana setiap percakapan, perbuatan dan pergerakan dalam kehidupan kita seharian, selain daripada tidur, semuanya itu direkod dan kita akan diminta pertanggungjawabkan. Maka iyyaka na'budu itu kita telah berjanji kepada Allah bahawa kita akan menjadikan seluruh kehidupan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Setelah kita tahu sebelum ini bahawa Malik Yaumiddin, Allah itu Raja yang memiliki hari pembalasan, kita telah sedar bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan kita sedar bahawa apa yang Allah beri pinjam kepada kita pada hari ini, kelak kita akan diminta pertanggungjawabkan pada Yaumiddin. Ada satu hari nanti yang kita akan diminta pertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di dunia. Maka Allah kata untuk menghadapi hari itu, apa yang perlu dilakukan ialah iyyaka na'budu. Kita mengabdikan diri kepada Allah secara sepenuhnya dalam kehidupan kita.
dan dalam pada kita nak mengabdikan diri kepada Allah itu pasti akan ada ujian. Dan ketika itu Allah kata, apa yang perlu kita lakukan, iyyaka nasta'in. Mohonlah pertolongan daripada Allah dalam pada kita nak melakukan ibadah itu. Setiap daripada kita, Allah telah letakkan dalam bidang masing-masing. Maka apa yang perlu kita lakukan, jadikan bidang itu sebagai ibadah kita. Jadikan bidang itu sebagai ibadah kita. Kita jangan asingkan kerja kita daripada solat kita, daripada zakat, daripada puasa kita, daripada ibadah kita yang formal. Jangan. Jadikan kerja kita itu adalah sebagai ibadah. Okay, baik. Itu mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kita sambung pada ayat seterusnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita baca sama-sama. Ustaz, ada satu muskil Ustaz. Boleh. Okey. Selalu kalau kita tengok sembahyang Jumaat, ada beberapa yang jemaah yang bila doa dia akan, time doa tu dia akan beredar. So macam mana kita nak buang sangka yang tak baik itu pada dia orang ni? Maksudnya lepas habis solat jemaah semualah. Ya. Okey, baik. Yang pertamanya, solat itu sendiri bermaksud apa? Doa. Solat itu bermaksud doa. Solat dalam bahasa Arab, dari segi bahasa dia bermaksud doa. Bermaksud doa. Sebab itu bila kita masuk je solat, kita ucap je Allahu Akbar, maka yang pertama sekali kita baca ialah apa? Doa iftitah. Kita berdoa di situ. Kita menyatakan, kita berikrar, kita berjanji setia di hadapan Allah untuk kita menjadikan ibadah kita, ibadah kurban kita, hidup kita dan mati kita untuk Allah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Yang mana dalam Al-Fatihah itu tergandung doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apa yang kita mohon? Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon agar Allah menunjukkan kita, memberi hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus. Juga kalau sesiapa yang mengamalkan doa pada waktu yang terbaik, doa pada keadaan yang terbaik bila ketika mana seseorang itu sujud. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebutkan seorang hamba itu berada paling dekat dengan Tuhannya ketika mana sujud. Maka Nabi kata fa'aktsirud du'a, maka perbanyakkanlah doa. Jadi bagi orang yang mungkin lepas solat tu, mungkin dia zikir ataupun mungkin dia tidak. Mungkin dia lepas solat tu bagi salam, duduk kejap, dia bangun. Ataupun dia zikir, lepas tu waktu orang tengah doa ramai-ramai tu dia bangun. Maka untuk kita, mungkin kita, yang pertama kita kena bersangka baiklah dengan dia kan. Kena bersangka baik dengan dia. Mungkin dia dah berdoa. Mungkin dia dah berdoa. Mungkin dalam solat dia tu, dalam sujud dia dah berdoa. Ataupun mungkin yang kedua, dia ada urusan. Kerana yang penting adalah solat berjemaah itu. Lepas dia daripada beri salam, maka tidak ada lagi ikatan antara imam dan juga makmum. Habis bagi salam je makmum bebas daripada imam. Tapi kalau kita masuk je takbiratul ihram, angkat takbir, maka kita wajib ikut imam. Sehingga nanti habis salam. Habis lepas salam je, ikatan antara imam dan juga makmum terputus, dah tak ada lagi. So makmum boleh buat apa saja, nak zikir panjang, nak zikir pendek, nak doa. Kalau kata imam tu zikir pendek, kita lepas berdoa tu nak sambung zikir pun boleh. Tak ada masalah kerana tidak ada lagi apa-apa ikatan. So mungkin orang yang bangun itu, dia ada urusan dan mungkin dia dah juga berdoa. Dan juga dia tidak menjadi satu masalah lah kan, sebab yang utamanya adalah solat tu. Lepas pada itu berdoa, sama ada dia berdoa sama ataupun dia nak doa sendiri ataupun dia nak bangun, nak beredar, itu tak ada masalah lah.
kita mungkin bersangka baik je lah dengan dia kan. Dia ada urusan lah kot, ada urusan yang dia nak selesaikan. Kerana sebahagian antaranya, saya pernah tengok satu video, Syekh itu adalah anak murid kepada Mufti Syekh Ibnu Utsaimin, seorang mufti di Arab Saudi. Maka dia lepas solat, dia akan terus bangun. Zikir pun dia tak. Jadi bila pelajar dia tanya, kan, sebab kita lepas solat kita ada zikir-zikir yang Nabi ajarkan kepada kita. Pelajar tanya kepada dia, kau tak zikir ke Syekh? Maka Syekh tu kata, aku banyak kelas yang dia nak kena attend dan dia juga mufti, banyak soalan yang dia kena, dan banyak soalan nak kena jawab, banyak penulisan yang dia nak kena buat. Maka apa yang dilakukan lepas solat berjemaah, dia akan bangun untuk pergi meneruskan kerja dia. Sambil dia berjalan kaki tu dia berzikir. Dia habiskan zikir solat dia waktu dia berjalan kaki tu. Maka mungkin kalau kita pandang, kita rasa dia tak zikir Syekh ni kan, ajar orang macam-macam, tapi dia sendiri lepas solat tak zikir. Tapi bila ditanya kepada dia, dia kata dia berzikir waktu dia tengah jalan nak pergi ke kelas dia, ke rumah dia, untuk sambung kerja dia tu dia berzikir. Begitu juga kita, mungkin ada sebahagian kita yang ada kekangan kan, lepas solat, especially macam lepas solat subuh kan, nak bergegas pergi kerja kan. Jadi mungkin sebahagian daripada kita bagi salam je terus bangun. Maka mungkin mereka tu sebenarnya berzikir, mereka nak cepat dan mereka berzikir sendirilah on the way tu kan. Sebagainya. So kita bersangka baik je lah dengan mereka. Bersangka baik je dengan mereka. Dan dari segi hukum tidak ada masalah kerana waktu tu dah antara imam dan makmum tak ada apa-apa lagi ikatan. So habis bagi salam je, kalau nak bangun pun boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Baik, wallahu a'lam. Saya pun sebenarnya kadang-kadang segan kan. Kadang-kadang kita ada hal kan. Habis bagi salam, zikir itu nak bangun kan, tapi daripada depan tu nak menyampai ke belakang tu orang pandang kan. Agak segan jugalah sebenarnya. Tapi yelah, kadang kita ada urusan, kita ada kerja, kita nak cepat kan. Tapi tak ada masalah lah pada perbuatan itu. Doa tu tak wajib bersama. Tak wajib bersama. Siapa yang ada kelepangan nak duduk habiskan sampai berdoa dengan imam, boleh. Siapa yang tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. Baik, harap menjawab soalan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Seterusnya Allah berfirman, kita baca sama-sama ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Ihdina, tunjukilah oleh engkau akan kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Al-mustaqim, yang lurus. Okay, baik. Yang pertama kita nak lihat pada apa makna ihdina. Apa makna ihdina? Apa makna ihdina? Ni saya tulis kat papan lah kot. Tulis dalam bahasa Allah. Tulis dalam bahasa Arab. Baik. Ada pula. Ihdina dalam ada 3 makna. Ada 3 makna ihdina. Yang pertama, arsyidna. Yang kedua, wafiqna. Yang ketiga, Ustaz tulis ke Ustaz? Tulis kat board. nampak? Dah Ustaz tulis kat mana Ustaz? Saya tulis kat papan. Nampak? Oh, tak nampak sebab saya share screen ni. Nampak? Boleh nampak? Tak nampak. Belum lagi.
Nampak tak nampak? Okey, baru nampak. Yang pertama arsyidna, arsyidna, arsyidna. Yang kedua wafiqna. Yang ketiga sabbitna. Saya tulis dalam bahasa Arab, kalau saya tulis dalam bahasa Rumi lah. Kalau tulis bahasa Rumi nanti tak nampak dalam bahasa Arab dia macam mana kan. Saya tulis dalam bahasa Arab tu, nanti saya tulis dalam bahasa Rumi. Wafiqna. Yang ketiga tu apa Ustaz? Sabbitna. Sa, huruf sa. Sabbitna. Ya, Allah Akbar. Arsyidna, wafiqna dan juga sabbitna. Ya, mak. Biar. Okay, baik. Yang pertama makna dia apa tadi? Arsyidna. Arsyidna. Oh, shin ya Ustaz, bukan sin ya? Shin. Shin. Oh. Arsyidna. Maksud dia tunjukilah kami. Yang kedua maksudnya wafiqna. Berilah taufik kepada kami. Yang ketiga sabbitna. Baik. Tiga maksud ihdina. Yang pertama arsyidna, tunjukilah kami. Yang kedua wafiqna, berilah taufik kepada kami. Yang ketiga sabbitna, teguhkanlah kami. Maka ketika kita menyebut ihdina, maka dia merangkumi ketiga-tiga perkara ini, iaitu tunjukilah kami, berilah taufik kepada kami dan teguhkanlah kami. Dia bukan setakat beri petunjuk dalam ihdina itu. Kita mohon Allah beri petunjuk, Allah beri taufik, dan petunjuk yang Allah telah berikan itu kita mengharapkan agar Allah sabbitna, teguhkan, tetapkan petunjuk itu pada diri kita. Baik. Ihdina. Ihdina ni petunjuk ataupun selalu disebut sebagai hidayah. Hidayah ada tiga jenis hidayah. Baik, yang pertama hidayah ataupun petunjuk berbentuk umum. Hidayah ataupun petunjuk berbentuk umum. Ini boleh kita lihat dalam surah ke-20 ayat 50. Surah 20 ayat 50. Muka surat 314. Muka surat 314. Surah Taha. Surah ke-20 ayat ke-50.
Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Terjemahan. Musa menjawab, Tuhan kami yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadian yang sesuai dengannya, kemudian dia memberinya petunjuk, yakni fitrah kehidupannya. Ya. Kalau kena situ kataan hada, memberi petunjuk. Itu adalah petunjuk ataupun hidayah berbentuk umum. Hidayah berbentuk umum. Iaitulah binatang dia tahu macam mana cara dia nak hidup. Macam mana cara dia nak dapatkan makanan. Contoh, kalau saya dulu pernah bela kambing. So kambing tu, dia tahu macam mana cara nak melahirkan anak dia. Dia tahu lepas anak dia lahir apa yang dia kena buat. So kambing bila anak dia lahir, lepas anak dia lahir, yang dia buat ialah dia jilat anak dia. Dia jilat anak dia, bersihkan lendir-lendir anak dia. Kemudian dia akan bagi anak dia susu. Semua itulah disebut sebagai hidayah. Petunjuk umum. Dia tahu dah nak buat apa, tak ada siapa yang ajar. Memang dia tahu dah. So anak kambing baru lahir pun dia tahu. Dia kena berdiri, dia tahu dia ada mak dan dia kena menyusu. Macam tu juga monyet. Monyet dia tahu tempat dia atas pokok. Sebab tu monyet tak duduk dekat kandang ataupun monyet tak terbang. Sebab dia tahu tempat dia atas pokok. Dan monyet makan makanan yang sesuai dengan dia. Buah-buahan, makan pisang dan buah-buahan dan juga sebahagian sayur-sayuran. Lepas tu monyet dia tak makan daging. Dia tak makan burger. Dia tak makan makanan yang tak sesuai dengan dia. Dia tahu makanan yang sesuai dengan dia. Ada sebahagian binatang makan daging sahaja. Ada sebahagian binatang yang makan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan sahaja. Mereka semua tahu makanan mereka sendiri. Sebab apa? Sebab Allah beri petunjuk kepada mereka. Macam tu juga kita, setiap daripada kita Allah telah memberi petunjuk ataupun hidayah umum. Setiap kita tahu macam mana nak hidup. Macam mana proses kita daripada baby nak membesar. Kita dah melalui banyak proses yang kebanyakannya dan banyak yang kita tak perlu pergi sekolah pun untuk belajar. Kita memang dah tahu dah cara dia, kan? Baby baru lahir, tahu je nak menyusu, tak perlu diajar macam mana cara menyusu, sendiri tahu macam mana nak menyusu. Tahu je baby tu bila berak ke kencing ke tak selesa, tahu je nak kena buat apa, nak kena menangis. Ibu yang dengar tahu dah, baby menangis, kalau tak susu nak tukar pampers. So itu adalah bentuk hidayah ataupun petunjuk umum yang Allah berikan kepada semua makhluk dia. Manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Setiap daripada kita mendapat hidayah ataupun petunjuk umum ini. Baik, yang kedua hidayah ataupun petunjuk keterangan dan bukti. Hidayah ataupun petunjuk keterangan dan juga bukti. Ini kita boleh lihat dalam surah 41 ayat 17. Surah Fussilat. Muka surah 478. Muka surah 478. Surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-17. Ya, baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Terjemahan. Adapun kaum Samud, kami memberi petunjuk kepada mereka, lalu mereka mengutamakan kesesatan daripada hidayah. Maka mereka pun disambar oleh petir. Azab yang menghinakan disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Baik. Adapun kaum Samud, maka kami beri petunjuk kepada mereka. Apa petunjuk yang Allah telah berikan kepada kaum Samud itu? Itulah dia Allah telah utuskan kepada mereka apa? Rasul. Allah telah utuskan kepada mereka seorang Rasul. Iaitu Nabi Saleh kepada mereka. Itu tugas Nabi Saleh datang kepada mereka untuk membawa apa? Membawa keterangan dan juga bukti daripada Allah yang nak menunjukkan bahawa Allah itu esa. Allah itu satu. Untuk membawa kepada mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan syirik. Maka Allah itu adalah bentuk hidayah ataupun petunjuk, keterangan dan juga bukti. Keterangan dan juga bukti. Seperti mana kita, Nabi Muhammad SAW itu datang kepada kita dengan membawa apa? Keterangan dan juga bukti. Membawa Al-Quran. Al-Quran itu sebagai keterangan dan juga bukti bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah dan Nabi mengajak kepada mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi taghut dan juga syirik. Maka Nabi datang dengan membawa keterangan, bukti dan segala macam mukjizat untuk membenarkan apa yang Nabi bawa itu. Maka itu semua disebut sebagai hidayah, keterangan ataupun bukti. Kan macam zaman dulu, zaman Nabi dulu, Nabi membelah bulan. Itulah satu bentuk bukti. Air boleh keluar daripada celah-celah jari Nabi. Itu adalah keterangan dan bukti menunjukkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini, apakah hidayah, keterangan dan bukti yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ini adalah keterangan dan juga bukti. Bayinat, bukti-bukti. So itu Al-Quran sifatnya adalah apa? Bayinah, bukti. Maka hidayah bentuk kedua ialah hidayah yang bentuk keterangan dan juga bukti. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini adalah keterangan dan alam semesta dan diri kita ini adalah apa? Keterangan dan bukti kepada adanya pencipta iaitu Allah. Baik. Jenis hidayah yang ketiga ialah hidayah ataupun petunjuk taufik. Ini kita boleh lihat dalam surah yang ke-6 ayat 1 surah Fatir surah 35 ayat 8. Kita lihat surah 35 ayat 8. Pada muka surah 435. Muka surah 435. Surah Fatir surah ke-35 ayat ke-8.
Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون. Terjemahan. Fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan, lalu dia meyakininya sebagai pekerjaan baik, sama dengan orang yang mendapat petunjuk? Tentu tidak sama. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, dan juga dia juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu, janganlah engkau membinasakan dirimu, wahai Muhammad, kerana bersedih terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Baik. Dalam ayat ini tersebut, ada sebahagian orang yang amalan mereka itu dihiasi oleh syaitan, amalan buruk dia itu dihiasi sehingga dia nampak amalan dia itu amalan yang baik. Maka Allah kata, Allah lah yang menyesatkan dan Allah lah yang memberi petunjuk. Allah lah yang menyesatkan manusia itu, seseorang itu, agar dia membuat amalan yang buruk dan dia nampak seolah amalan itu baik. Dan Allah dialah yang memberi petunjuk kepada seseorang itu untuk melakukan amal ibadah yang soleh, yang tepat dengan apa yang dikehendaki. Maka ini adalah hidayah yang berbentuk taufik. Berbentuk taufik dalam hal yang beragama, dalam hal beragama. Ustaz, ada contoh Ustaz? Ha? Ada contoh tak? Apa ni yang Allah memberi petunjuk seolah-olah amalan yang buruk tu jadi amalan yang baik kepada seseorang tu. Contohnya? Contohnya, seseorang itu bila dia melakukan satu amalan dan dia merasakan bahawa amalan itu adalah amalan yang baik, tetapi sebaliknya dia adalah amalan yang buruk. Yang pertama ialah amalan-amalan yang tidak bersesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Amalan-amalan yang bertentangan dengan apa yang Nabi telah ajarkan. Contoh berkaitan dengan puasa contohnya. Kan? Nabi telah contohkan siapa yang nak berpuasa boleh puasa Isnin Khamis, puasa Ayam Al-Bait, puasa pada hari-hari tertentu, hari Ashura, Muharram dan sebagainya. Tapi ada sebahagian orang yang dia nak berpuasa kan setiap hari. Macam ada 3 orang yang datang berjumpa Nabi SAW. Mereka ni orang yang sangat bersemangat dalam beribadah, tetapi apa yang tidak ada pada mereka ialah contoh daripada Nabi SAW. Maka seorang daripada mereka berkata, aku akan berpuasa pada setiap hari dan aku tak nak berbuka. Maka itu adalah satu perkara yang baik, amalan yang Masya Allah untuk berpuasa kerana Allah setiap hari. Kemudian seorang lagi kata, aku akan bersolat sepanjang malam. Aku tak nak tidur dan aku nak solat malam sepanjang malam setiap hari. Maka itu adalah satu amalan yang sangat baik. Qiyamul Lail adalah solat yang terbaik selepas solat fardu. Nabi kata, afdalus solat ba'dal faraid salatul lail. Solat yang terbaik selepas solat fardu adalah solat malam. Maka orang ni kata, aku nak solat malam. Qiyamul Lail setiap hari aku tak nak tidur. Malam tu aku nak solat je. Kemudian orang yang ketiga kata, aku tak nak kahwin. Sebab
sepanjang hidup aku nak fokus kepada ibadah, aku nak pergi belajar, aku nak mengajar, aku nak menulis, aku nak keluar berdakwah, aku tak nak kahwin. Sebab bila kahwin nanti akan ada banyak kekangan dan tanggungjawab lain dan mengganggu untuk dia buat, untuk dia belajar atau dia mengajar dan dia berdakwah. Maka dia kata aku tak nak kahwin. Lalu Nabi SAW mendengar perbualan mereka dan Nabi berkata, aku ini adalah manusia yang terbaik. Aku ini adalah Rasul dan aku adalah manusia yang terbaik daripada kalangan kamu semua. Dan Nabi kata, tetapi aku ini berpuasa dan aku berbuka. Aku solat dan aku tidur. Dan aku juga mengahwini wanita. Maka semua amalan tadi kalau kita lihat adalah amalan yang baik. Tetapi jika ia tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dia tidak menjadi satu amalan yang baik. Walaupun pada zahirnya dilihat dia adalah satu amalan yang baik. Kan? Tetapi dia tidak mengikut apa yang Nabi SAW contohkan, maka dia tidak menjadi satu amalan yang baik. Maka itulah yang dimasukkan dalam ayat ini. Tidakkah engkau melihat pada orang yang amalan mereka itu, amalan buruk mereka itu dihiasi seolah amalan yang baik. Maka sebab itu juga antara contohnya kalau kat ialah kawasan-kawasan kita ni lah, Malaysia dan Indonesia kan, kita nak buat majlis kahwin kan, nak buat majlis kahwin. Tapi bila sampai pengantin baca doa. Tapi kan kejap lagi ada menyanyi, ada karaoke, ada pengantin menari, berjoget dan sebagainya. Kan? Maka kita telah nak buat amalan yang baik tetapi dah bercampur dengan amalan-amalan yang tidak baik. Kita nak memberi makan kepada orang, amalan yang sangat baik. Tetapi kita memberi makan dengan kita apa? Memviralkan perkara tu. Kita post dekat Facebook, kita cerita dekat WhatsApp. Satu amalan yang baik tetapi syaitan telah menghiaskannya dengan sifat riak. Seorang yang rajin bersolat sunat di masjid, membaca Al-Quran, syaitan menghiaskan amalan yang baik itu menjadi buruk dengan dia merasakan bahawa orang-orang yang tidak bersolat sunat dan tidak membaca Al-Quran, mereka itu amalan mereka kurang. Aku yang lebih baik daripada mereka. Maka amalan kita yang baik itu telah dihiasi dengan amalan kita yang buruk. Pada zahirnya nampak baik tetapi dia adalah amalan yang buruk. Kerana amalan yang sebegitu akan menghumbankan seseorang itu ke neraka. Dia bukan dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Juga banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita yang kita mungkin rasakan dia adalah satu amalan yang baik tetapi sebenarnya di sebaliknya syaitan telah menghiaskannya agar nampak baik tetapi tidak. Kan? Kalau kata tutup aurat tu, mungkin setakat tutup aurat je lah. Tidak mengikut garis panduan yang disediakan. Kena pakai tudung. Kan? Dia pakai tudung je tapi tudung yang bagaimana tu tidak mengikut garis panduan yang Allah telah tetapkan. Kena labu, kena tak boleh menampak bentuk badan dan sebagainya. Maka pakai tudung, tutup aurat adalah satu amalan yang baik. Tetapi dia telah dihiasi dengan amalan yang buruk, iaitu dengan pakai pakaian yang menampakkan bentuk badan, dengan tudung yang singkat, dengan kain tudung yang halus dan sebagainya. Baik, itu antara contoh-contoh. Dan kita tahu sendiri keadaan diri kita dan persekitaran kita tentang bagaimana amalan-amalan kita seharian yang perlu kita lihat kembali jika ia tidak bertepatan dengan apa yang telah disuruh oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, yang kedua kita lihat pada surah yang ke-6 ayat 125. Surah ke-6 ayat 125. Muka surat 144. Muka surat 144.
Ayat surah yang ke-6 ayat 1, 2, 5. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Baik, terjemahan. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, nescaya dia melampangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Allah menyempitkan dadanya, yakni tidak mau menerima dan memahami hidayah Allah. Seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Begitulah Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak beriman. Baik. Okay, ini adalah contoh hidayah yang ketiga, itu taufik. Taufik ini cara mudahnya ialah seorang yang Allah beri dia hidayah untuk kembali kepada Islam, dan sesiapa yang memang sudah berada dalam Islam, Allah beri dia hidayah untuk dia beramal dengan amal yang salih yang Allah redha. Wa an a'mala salihan tardah. Kan kita baca tentang ayat yang ketika mana seorang sudah berumur 40 tahun, dia berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan dia taufik untuk dia beramal dengan amal yang soleh yang Allah redha. Maka itu adalah bentuk hidayah taufik. Kerana kita tak nak melakukan ibadah, kita berpenat-penat dalam melakukan ibadah, tetapi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya tidak membawa apa-apa ganjaran ataupun hasil kepada kita. Kerana Allah tidak memberikan kita taufik dalam melakukan ibadah itu. Allah tidak memberikan kita hidayah untuk kita melakukan ibadah yang tepat dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, antara contoh amalan yang baik yang telah dihiasi, amalan yang buruk yang telah dihiasi menjadi baik ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat baik, tidak dinafikan. Tidak ada sesiapa dalam dunia ini yang menafikan bahawa membaca Al-Quran adalah tidak baik. Tetapi seseorang itu apabila dia membaca Al-Quran dan dia merasakan sudah cukup apa yang telah dia buat dengan Al-Quran itu. Maksudnya dia dah baca Quran tu, okey cukup dah. Quran ni aku dah baca, so dah cukup dah. Selesai dah tanggungjawab aku dengan Al-Quran. Maka dia akan terus baca dan baca dan baca. Kemudian dia perbaiki dia punya tajwid untuk dia lebih elok membaca. Lepas itu dia pergi kelas taranum untuk memperbaiki lagu dia punya bacaan, nafas dan sebagainya. Dan dia terus tenggelam dalam membaca dan membaca Al-Quran. Maka syaitan telah menghiasi amalan dia, walaupun amalan itu adalah amalan yang baik sebenarnya, tetapi telah menjadi amalan yang buruk di sisi Allah. Kerana apa? Kerana yang Allah mahukan daripada Al-Quran ini bukan hanya membaca. Allah nak apa daripada Al-Quran ini? Allah nak dia ditadabbur, memahami ayat-ayatnya dan kita amalkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan kemudian kita sampaikan. Maka barulah sampai tujuan penurunan Al-Quran itu. Kan? Macam kita sebutkan sebelum ni, ibarat seorang yang dia nak makan, dia lapar, dia keluar pergi beli nasi, dia balik rumah, dia tengok nasi itu, dia cium, nasi lemak tu sedap, wangi, lepas tu dia tinggalkan di atas meja. Maka tercapai tak tujuan dia untuk menghilangkan lapar itu?
tidak tercapai. Kerana apa? Kerana dia tak makan nasi tu. Usaha yang lain semua dia dah buat. Dia dah keluar bersusah payah keluar rumah, beratur beli nasi, bawa balik rumah. Sampai rumah, dia hanya cium nasi lemak tu, dia tengok je, lepas tu dia tinggalkan atas meja. Walaupun dia telah berusaha itu satu perkara yang baik untuk mendapatkan rezeki, tetapi dia tidak sampai kepada tujuan dia untuk menghilangkan lapar. Maka begitu juga Al-Quran. Baca Al-Quran itu baik, tetapi jika baca sahaja, selepas itu tidak disusuli dengan faham dan juga mengikut apa yang Al-Quran suruh dan meninggalkan apa yang Al-Quran larang, maka tetap tidak sampai kepada tujuan penurunan Al-Quran itu. Maka orang yang dia terus leka dan hanyut dalam hanya membaca Al-Quran, maka ia telah dihiasi amalannya itu dinampakkan sebagai amalan yang baik. Sedangkan di sisi Allah, amalan itu adalah tidak tepat seperti mana yang Allah nak. Maka sebab itu kita memerlukan taufik. Walaupun kita ini sudah Islam, sudah solat, berpuasa, zakat, kita telah buat semua kewajipan kita. Tetapi kita tetap perlukan kepada apa? Taufik. Kerana kita nak amalan yang tepat. Sebab itu Nabi SAW berdoa, Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku dan berilah ketepatan kepada aku. Saddidna tu, ibaratnya kalau memanah tu tepat kat yang merah tu. Warna merah tu. Saddidna, tepat. Nabi mohon kepada Allah beri hidayah kepada dia dan beri ketepatan dalam melakukan ibadah. Kerana dalam melakukan ibadah kita perlu tepat dengan apa yang Allah kehendaki. Tak boleh lain. Kalau dah memang contoh nak datang Dewan Periksa, kena masuk pukul 8. Lebih pukul 8 pintu tutup. So kena datang pukul 8. Tak bolehlah datang pukul 8 1 minit. Tak boleh. Pukul 8 lah kena datang. Kalau datang tu kena pakai kasut. Kalau pakai selipar tak jadi. Walaupun tujuannya sama, nak menghalang kaki daripada kotor. Tetapi requirement dia kena pakai kasut. Pakai selipar tak diterima. Maka Al-Quran Allah turunkan untuk kita baca, untuk kita faham dan kita ikut. Maka kalau kita hanya terhenti pada takat baca, dia tidak sampai kepada tujuan penurunan Al-Quran. Sebab itu kita memerlukan taufik daripada Allah untuk memandu kita dalam melakukan ibadah agar ibadah kita tepat mengikut apa yang Allah kehendaki. Kerana kita tak nak nanti kita tergolong dalam golongan orang yang di akhirat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah, kan kita pernah baca, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Adakah telah sampai kepada engkau berita tentang hari akhirat, hari kiamat. Pada hari itu ada wajah-wajah yang tunduk malu hina di hadapan Allah. Wajah-wajah ini ketika di dunia, amilah, mereka adalah orang yang beramal. Mereka bukan tidak beramal, mereka beramal. Dan amalan mereka pula nasibah, berletih-letih, berpeluh-peluh dalam beramal itu. Tetapi Allah sebutkan apa? Tasla naran hamiyah. Kelak wajah-wajah ini akan disambar oleh api neraka. Apa lagi yang tak cukup? Di dunia ini telah beramal. Bukan saja solat fardu, solat sunat, qiyamul lail, bukan saja puasa yang wajib, puasa sunat, bukan saja zakat, infak dan sedekah juga telah dikeluarkan. Tetapi apa yang tak kena? Yang tak kena adalah tidak ada taufik daripada Allah untuk melakukan ibadah yang bertepatan dengan yang Allah kehendaki, iaitu mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita dalam memohon ihdinas siratal mustaqim, yang kita mohonkan ialah hidayah jenis yang kedua dan juga yang ketiga, iaitu kita memohon agar Allah beri petunjuk dengan keterangan dan bukti dengan Al-Quran yang ada di hadapan kita ini. Allah beri kita petunjuk kepada taufik. Kita memohon segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, segala perkara yang kita lihat di sekeliling kita ini menjadi keterangan dan bukti untuk kita kembali kepada Allah. Semuanya kita mengharapkan agar menjadi hidayah taufik, membawa kita kepada Allah dan menjadikan ia sebagai amal yang soleh.
Jadi saya rasa setakat itu hari ini. Kita akan sambung perbincangan kita pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Itu saja saya berkongsikan pada hari ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya buka dulu sekejap kalau ada apa-apa soalan. Rasanya Ustaz nak soal pun tak tahulah orang lain kan. Kalau saya lah nak soal pun macam nak soal macam mana, yang buat pun tak betul lagi, macam mana Ustaz cakap mah. Allah. Kan? Kita pun entahkah kita ni di amalan kita ni dihiasi dengan perkara-perkara yang syaitan berbisik kat kita kan. Ataupun kita jelah macam Ustaz kata tadi lah, esok ni di akhirat esok ni kita akan tunduk malu depan Allah. Lepas tu minta dikembalikan supaya bila dah dapat keterangan dan bukti tu nak balik mai pula. Oh, kami akan buat macam mana pula. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni, saya ingat, saya tak tahu lah siapa yang betul-betul confident kata apa yang dia buat tu betul, Ustaz. Macam mana kita ni? Caranya ya itu yang Allah telah gariskan, caranya ialah kan mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi kata lan, tidak akan sesekali sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka siapa yang berpegang kepada kedua ini, iaitu dia belajar dan dia faham, dia tahu apa isi kandungannya, maka insya-Allah dia tidak akan sesat. Kerana sesiapa yang dia bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi petunjuk kepada dia. Saya cari ayat dia. Dalam surah 29 ayat ke-69. Surah 29 ayat ke-69. Surah ke-29 ayat ke-69, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut. Surah 404. Walladzina jahadu fiha. Cuba dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Innallaha lama'al muhsinin. Ya Juman. Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan Allah benar-benar bersama orang yang berusaha membaiki amalannya. Masya Allah. Baik. Kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Pertama kita tahu sumber kita adalah dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua perlu ada kesungguhan, dan orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk dia mendapat hidayah, memohon taufik daripada Allah. Allah kata lanahdiyannahum. Perkataan lam dan juga nun yang bersyaddah itu dalam bahasa Arab disebut taukid. Bahasa kita sebut kata penegasan ataupun kata penekanan. Pasti, kami pastilah akan beri petunjuk. Dua kali Allah menekankan. Maknanya betul-betul menekankan, bukan satu dua kata petunjuk Allah gunakan dekat situ. Maka yang perlu ialah bersungguh-sungguh. Kita tahu kita akan ikut Al-Quran dan juga Sunnah, dan kita perlu bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah itu, at-taufiq.
Baik, kita lihat, cuba lihat dalam surah yang keempat ayat 76. Surah keempat ayat 76. Surah keempat ayat 76. 60. Muka surat 90. Ada muka surat 90, surah An-Nisa surah keempat ayat 76. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Baik, terjemahan. Orang yang beriman berperang pada jalan Allah dan orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut, yakni syaitan. Oleh sebab itu, perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu terhadap orang yang beriman adalah lemah. Baik, Allah kata orang beriman mereka berjuang. Dan orang yang kafir juga, orang yang ingkar juga, mereka juga berjuang. Tapi jalan kita berbeza. Orang yang beriman, dua orang yang bersolat, satu itu solat dan kita juga solat. Apa beza kita dengan dia solat? Adalah adakah ibadah kita itu ikhlas dan juga mengikut Nabi SAW. Orang lain berpuasa, kita juga berpuasa. Tapi apa beza orang itu berpuasa dengan kita berpuasa? Orang lain berinfak, bersedekah, orang lain bersolat sunat, orang lain buat macam-macam pekerjaan dan kebaikan. Apa beza mereka dan kita? Bezanya ialah mereka yang ikhlas dan mengikut Nabi SAW. Maka kita perlukan ialah taufik agar apa yang kita buat itu adalah tepat dengan apa yang Nabi SAW. Kerana kita tak nak buat ibadah dalam keadaan kita syok sendiri. Kan dalam surah Al-Kahfi kata apa? Mereka menyangka bahawa mereka telah membuat amalan yang baik. Menyangka. Yang kita tak nak ialah kita sangka kita buat amalan yang baik tapi amalan kita itu tidak seperti yang kita sangka. Maka di akhirat nanti amalan kita nanti akan diterbangkan seperti debu. Tidak ada gunanya. Maka sebab itu kita sangat memerlukan hidayah taufik daripada Allah yang kita mohon setiap hari. Kan kita rasakan kita dah Islam, kita sedang bersolat, kita dah mengaji. Tetapi kenapa perlu kita mohon hidayah kepada Allah setiap hari? Kerana kita memerlukan hidayah taufik daripada Allah. Kerana kalau amalan kita itu tidak tepat seperti mana yang Allah nak, maka sia-sialah amalan kita. Sia-sialah amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, baik, saya rasa kita boleh tutup majlis kita. InsyaAllah. Ustaz. Ha? Satu tanya boleh tak? Boleh. Haji Zainal. Minta maaf, dia punya dalam Quran ni dia sebut kafaru. Macam tadi surah Ghasyiyah, surah yang baca ni. Saya ingat kafaru ni untuk orang kafir, rupa-rupa kita jugalah. Begitu ke? Ya, betul. Kafaru. Betul. Kerana kafaru bermaksud orang lazim kafir. Kafaru itu masuk kita. Kafaru itu Kafaru patut. Kafara dalam bahasa Arab bermaksud engkar. Engkar, tak dengar arahan ataupun degil. Sebab itu allazina kafaru diterjemahkan orang tak dengar je. Dan orang-orang kafir. Sebab Al-Quran ya. Bukan orang kafir. Orang kafir termasuk. Kafaru tu orang engkar nah. Orang kafir dan juga orang yang engkar. Kerana kalau Al-Quran ini orang kafir dan orang Islam. Kalau kafaru tu hanya untuk orang engkar, orang kafir, maksudnya orang yang bukan Islam, maka tidak ada berguna Al-Quran ni. Sebab apa? Orang kafir tak baca Quran. Dia nak baca Quran pun kita tak bagi. Kan? Jadi macam mana dia nak tahu kesesatan dia kat mana? Sebab dia pun tak baca Quran. Jadi kalau ayat tu untuk orang kafir, maka mana ayat untuk kita? Tak adalah. Kan? Kalau ada semua tu untuk orang kafir, untuk kita tak ada. Jadi kafaru itu dalam bahasa Arab bermaksud orang-orang yang engkar. Jadi setiap kali bila kita baca alladzina kafaru, kita baca terjemahan dia orang-orang yang engkar dan orang-orang kafir.
Ataupun orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Dua-dua tu termasuk. Dua-dua sekali. Ini orang-orang yang bukan Islam termasuk, orang Islam yang degil pun termasuk juga dalam ayat yang Allah nak sebutkan itu. Bukan sahaja orang kafir sahaja, orang ingkar. Jadi kalau siapa yang tak nak tak dengar arahan, tak nak ikut perintah, maka dia masuk dalam kafaru. Bunyi macam teruk, kau ni kafir. Kalau kita macam kau cakap aku kafir, tapi bunyi kita terlepas lah. Ingat kita terlepas. Itulah. Allah. Allah. Itulah antara amalan yang, antara perasaan yang buat kita rasa sok sendiri kan. Kita rasa dah Islam, kita dah selamat. Dah selamat kan, tapi sebenarnya banyak ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu untuk kita. Untuk kita. Untuk orang bukan Islam apatah lagi. Untuk kita yang Islam ini pun banyak. Untuk mereka yang ingkar, yang tak nak dengar cakap. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahfahaman kita yang lepas. Dan mudah-mudahan Allah beri kita taufik pada amalan yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Faiz. Sesi kali ini asalnya setiap kali satu sesi kita mula tu dia makin mendalam dan makin membuat kita kenal diri kita lah, Ustaz. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk sesi kali ini, dan saya harap sahabat-sahabat semua akan dapat manfaat daripada perbincangan kita tadi. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu depan. Dan selebihnya saya ingin mengucapkan juga kepada sahabat-sahabat terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama teruskan sesi tadabbur ini, dan kalau boleh jemputlah kawan-kawan lain yang mana yang kita rasa perlu untuk memahami Al-Quran. Pokoknya kita membantu diri kita dan sahabat kita untuk sama-sama memahami Quran demi kebaikan bersama. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.